Dia macam ni. And this shift kita sebut sebagai 1-2 shift guys. 1-2 shift. Okay, firstly, saya nak cerita sikit. Kenapa dia guna nombor 1, 2? 1, 2. Kenapa dia tak guna 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan? Kenapa dia tak guna yang tu? Kenapa dia guna 1, 2? Okay, dia macam ni guys. 1, 2 ni merujuk kepada okay, for those yang main bola sepak kan? Ataupun football lah, yang main ataupun soccer kan, bola sepak ni. Okay, pernah dengar tak konsep 1-2 pass? Kan bila ada dua player, seorang player tu dribble bola kan, nak bawa pergi ke goal sana, and then dia akan buat 1-2 pass. Apa maksud 1-2 pass? Maksudnya katalah player A, player B, player A akan pass pada player B, lepas tu player B pass balik pada player A. Itu maksud 1-2 pass. Maksudnya daripada seorang pergi pada seorang yang lain. Itu maksud 1-2. Antara dua lah, so antara dua. Jadi sama juga dekat sini. 1-2 sini merujuk kepada daripada A pergi pada B. Dia mesti bersebelahan. Ingat konsep of shifting ni, dia tak boleh shift. For example, contohnya katalah kita ada carbon number 1, carbon number 2. Okay, dia boleh shift daripada carbon 1 pergi pada carbon number 2. Yang tak boleh tahu macam mana? Dia tak boleh, kelas, carbon number 1, dia shift dia punya hydrogen ataupun dia shift dia punya alkyl group daripada carbon number 1 pergi pada carbon number 7 for example. Itu tak boleh. Sebab dia 1-2 ini, dia mesti between adjacent carbon atoms ataupun kita katakan mesti carbon tu berjiran. Baru dia boleh buat shifting. Itu dapat nama 1-2 shift ni guys. Bukan jadi saya tak nak salah faham nanti you kata 1-2 ni hanya berlaku pada carbon number 1, carbon number 2. No. Contohnya kan katalah kita ada carbon number 3 dengan carbon number 4. Boleh tak dia buat shift? Boleh sebab dia bersebelahan. Tapi still kita sebut sebagai 1-2 shift. Kita tak sebut sebagai 3-4 shift. Dalam bola tadi lah kan, mana ada 3-4 pass? Tak ada. Still kita akan sebut 1-2 pass kan. Jadi samalah ada konsep dia kat sini. Okay, jadi ini yang disebut sebagai 1-2 shift. For example, you guys tengok kat sini. Tengok dekat screen sekarang. Okay, contohnya katakanlah ini adalah carbocation. Katakanlah ini carbocation tak stable. Jadi apa dia buat? Dia akan shiftkan dia punya sama ada hydrogen ataupun alkyl. R tu alkyl lah. Jadi apa yang berlaku guys? Nampak? Dia pindahkan this alkyl from this carbon to this carbocation. Itu maksud 1-2. Dia mesti bersebelahan. Dia tak boleh ada carbon dekat hujung sini. Contohnya ada sampai 7 carbon kan. Yang hujung ni pindahkan dekat sini tak boleh. So dia mesti neighboring carbon atom. Carbon yang bersebelahan dengan carbocation itu. Dia mesti betul-betul bersebelahan. Jadi apa berlaku? Kita tengok guys bila dia buat 1-2 shift, nampak tak? Sekarang ni katakanlah contoh dekat sini ada H. Dekat sini pun ada alkyl. So ini pun alkyl juga. You tengok tak apa berlaku kat sini? Okay. So bila dia dah pindahkan guys, asalnya tadi katalah di sini adalah for example alkyl juga. So sini pun alkyl juga. Okay guys, cuba tengok. Asalnya this carbocation kelas apa? Dia ada satu alkyl, dia ada satu carbon kat sini. Dia secondary kan? Ini adalah secondary carbocation. You nampak tak? Selepas dia buat shifting, kan dia shiftkan dia punya R ini to this carbocation. Okay, apa berlaku? This carbon pula jadi carbocation. And guys, surprisingly apa you nampak? Ni, sekarang ni this carbocation kelas apa? Dia ada satu alkyl, dia ada satu C kat sini. Nampak? So ini adalah tertiary. You perhatikan what happened here. Daripada secondary, dia telah bertukar jadi tertiary carbocation. Okay, dia dah tukar jadi tertiary carbocation which is the most stable carbocation. Dia dah hit jackpot kat situ. Nampak? Dia dah dapat satu carbocation yang paling stable. Inilah yang menjadi idaman setiap reaction. Kalau dia boleh produce tertiary carbocation, itu memang sangat beruntunglah untuk reaction itu dapat tertiary carbocation. Kalau boleh lah. Tapi kena ingat tak semua reaction ini dia boleh buat rearrangement. Ada setengah reaction dia tak ada choice. Kan, dia bila tak boleh buat rearrangement, dia akan terus proceed dengan step yang seterusnya. Tapi kalau dia boleh buat rearrangement, dia akan buat rearrangement dulu and then baru dia proceed with the next step. Okay guys So inilah dikatakan carbocation.
rearrangement di mana a less stable carbocation akan rearranges to form a more stable carbocation. Okay. Dan inilah contoh dia lah, daripada primary rearrange to secondary, ataupun primary pergi pada tertiary, secondary jadi tertiary. Ini kita sebut sebagai rearrangement. Okay. Dan bukannya guys, secondary rearrange jadi primary, ataupun secondary bila buat rearrangement jadi secondary juga. Okay. Ataupun tertiary jadi secondary. Itu bukan. Itu kita tak sebut sebagai rearrangement. Mana ada orang hijrah daripada baik jadi tak baik, itu bukan hijrah namanya. Kan? Jadi the concept, saya kata the concept of hijrah tu you boleh apply dekat sini lah. Okay, samalah dengan konsep rearrangement of carbocation. Dia mesti from less stable to more stable. Bukan stable, tak stable, lepas tu jadi tak stable, itu tak boleh. Ataupun tak stable pergi pada lagi tak stable, itu bukan. So dia mesti daripada less stable to a more stable carbocation, guys. Itu dikatakan the concept of carbocation rearrangement. Okay. So kita teruskan untuk the next. Right. Seterusnya guys, 1-2 shift ni dia boleh berlaku dua cara. Kan saya dah mention tadi kan, sama ada dia shift apa? Dia shiftkan dia punya hydrogen ataupun dia shiftkan dia punya alkyl. Okay. Kalau dia shiftkan dia punya hydrogen guys, itu kita sebut sebagai 1-2 hydride shift. Okay, 1-2 hydride shift. For example, in this case, nampak tak? So kita ada apa ni? Kita ada secondary carbocation. So boleh tak dia berlaku rearrangement untuk jadi more stable carbocation? The answer is yes, it can. Boleh, dia boleh buat. Cuma dalam case ni dia tak akan shiftkan dia punya alkyl, tapi dia akan shiftkan dia punya hydrogen ataupun dia akan shiftkan hydride tu. Okay, kenapa? You tengok kalau dia shiftkan alkyl ni guys, pergi dekat sini, so dia akan jadi apa? Still dia akan dapat lagi teruk lah, maksudnya dia akan dapat carbocation yang sama lah, bukannya dia akan jadi more stable kan. So that's why in this case, dia akan buat apa guys? So dia akan pindahkan hydrogen itu, dia akan buat 1-2 hydride shift. Okay, di mana this H, ni kena faham kenapa nama dia hydride. Okay, kenapa hydride? Okay guys, you kena faham bila this H dia pindahkan to this carbocation, so H ini guys, dia adalah H yang macam mana tahu? Dia adalah H yang bercas negatif guys. Ni. Maksudnya H ni adalah H dengan a pair of electrons. H dengan a pair of electrons. Itu dapat nama hydride. Kan kau ni dah belajar kan saya lepas kan? Biasanya kalau negatively charged ion ni dia akan bunyi ide dekat belakang. Chloride, fluoride, bromide, oxide kan? Samalah kalau hydrogen yang negatively charged hydrogen ion kita sebut sebagai hydride. Jadi H ni dia akan pindah dengan a pair of electron. Kenapa dia pindah dengan a pair of electron? Sebab dia nak form a new covalent bond with this carbocation ion. Jadi that's why you tengok arrow dia ni. See, dia pergi kepada this carbocation ion tau. Ingat, bonding ni putus dan this a pair of electron ni akan pergi to this carbocation ion. Itu saya kata, bila you nak tunjukkan arrow tu mesti pergi pada siapa yang terima. Jangan letak dekat tengah-tengah ni. Kalau you buat arrow macam ni, katalah contohnya saya lukis kat sini. Katakanlah you buat macam ni. Guys, you buat arrow tu pergi sini. Betul tak? Ini salah sebab kalau you kata arrow ni pergi sini, apa maksud? Maksudnya nanti sepasang elektron itu dia akan dikongsi oleh dua ni. Sekarang ni dia tak kongsi elektron itu. Elektron daripada this H, sepasang itu dia akan pindahkan daripada this C to this carbocation ion. Maksudnya H, that's why H ni kita sebut sebagai hydride. Dia akan bawa bersama a pair of electrons. Okay, and when that happen guys, sekejap sekejap saya nak padam ni sekejap. Okay, so when that happens, see apa yang berlaku? Nampak H dah berpindah tempat kan? Okay, daripada asalnya tadi dia berada pada karbon yang sebelah kanan, sebelah kiri, dia dah pindah pada carbocation ion yang sebelah kanan tu kan. Dan apa jadi pada karbon itu? Karbon tu pula yang jadi carbocation ion. Tetapi is this possible? Yes, this is possible. Why? Because tengok hasil dia apa guys.
Nampak? Dia dapat menghasilkan tertiary carbocation which is the most stable carbocation. So that's why in this case guys, so ini yang kita sebut sebagai 1,2 hydride shift. Itu jenis yang pertama. The second type adalah apa kita sebut sebagai 1,2 methanide ataupun 1,2 methyl shift. Konsep dia samalah, cuma bezanya dekat sini guys adalah this time around dia pindahkan CH3 tu. CH3 tu yang dia pindahkan, nampak asalnya inilah secondary carbocation kan. Tapi bila dia buat 1,2 methanide shift, dia pindahkan methyl daripada tertiary carbon tu, dia pindahkan kepada carbocation. And perhatikan guys, apa kita dapat? So dalam reaction ini, see, dia akan produce tertiary carbocation guys. Okay, which is the most stable. So that's why in this case, kita sebut sebagai 1,2 methanide ataupun 1,2 methyl shift. So remember there are two types of 1,2 shift. Dan you kena tengoklah pada kesesuaian dalam mekanisme itu. Sama ada dia akan buat hydride shift ataupun dia akan buat methanide shift guys. Okay. Now let's get back to this mechanism. Step 2. Jadi guys, come on. What do you think? Dalam step 2 ini, adakah dia akan buat mekanisme, adakah dia akan buat rearrangement ataupun tidak guys? Tidak berlaku rearrangement. There is no any carbocation rearrangement here. Jadi for those yang kata yes, saya agak pelik lah. Kenapa you kata yes? Dia nak rearrange apa? Dia nak buat apa? Adakah you kata dia akan buat hydride shift? So kalau you kata dia buat hydride shift, okay, tak apa. Saya respon jugalah pada yang menjawab tu. Okay, tak apa. A good try, tak apa. It's okay to make mistake. Tak ada masalah. Okay, kesilapan itu bagus untuk kita belajar. Okay, macam ni for example katakanlah, sorry saya buat dekat bawah lah so ni tak ada. Okay, you kata dia buat hydride shift. Katalah dia pindahkan guys daripada bonding ni putus kan, dia pindahkan ni pergi sini. So kalau dia buat hydride shift, dia pindahkan from here to here, kita akan dapat apa? Dia akan hasilkan apa guys? Kita akan dapat this carbocation. Ada beza tak? Guys, jap saya tutup ni dulu. Okay, ada beza tak guys? Is there any difference? Is there any difference antara dua ni? Ini tadi secondary. Ini pun apa? Ini pun secondary. Juga kan? Maksudnya, this is not rearrangement. Rearrangement ini mestilah daripada something yang less stable pergi kepada more stable. So in this case guys, so there is no, ataupun kita katakan tidak berlaku any carbocation rearrangement here. Maksudnya apa? Maksudnya this reaction, it has no other choice. Dia kena proceed juga dengan carbocation yang dia dapat. Sebab dia tak ada pilihan. Dia tak boleh buat rearrangement. Guys, dia tak boleh. Kan, you cubalah macam mana pun, dia takkan boleh buat rearrangement. Sebab kalau dia buat rearrangement pun, sama ada dia akan dapat benda yang sama, ataupun dia akan dapat lagi tak stabil. Siapa nak? You nak ke macam tu? Tak nak kan? So that's why reaction ni tak ada choice lah. Dia kena go ahead with what it has. What it produce. So kalau dia dapat secondary carbocation, dia akan teruskan dengan secondary carbocation. Dia dah tak boleh buat rearrangement. Okay, so that's why in this case, guys, so tidak ada any rearrangement. Sekejap saya clearkan the screen. Okay, so that's why kita kena tengok thoroughly, kita kena tengok secara menyeluruh kan, boleh atau tak boleh. Jadi dalam case ni guys, no. There is no rearrangement here. Tidak berlaku any carbocation rearrangement. Tak apa guys, nanti saya akan juga another example, contoh yang dikatakan macam mana kalau berlaku rearrangement. Tapi dalam case ini tidak ada any rearrangement berlaku. Okay? So hopefully you guys can understand. Boleh Okay. Right, seterusnya.
So bila tidak berlaku rearrangement, ingat tak tadi kita ada apa? Pro, ka, re kan? Jadi re tu tak ada. Re tu tak ada. Dia terus pergi pada form. Pro, ka, form. No re tak ada. Okay, jadi apakah form? Formation of alkenes. Right. So daripada mana datangnya alkenes ini adalah through removal of proton. Okay, removal of proton daripada mana? Daripada carbocation tadi. Okay guys. Okay. Ini tadi kita punya carbocation, secondary carbocation tadi. Okay, saya tuliskan ini secondary carbocation tadi. Okay guys, you ingat lagi tak ni? Do you still remember this? What is this? Hydrogen sulfate ion. Bila dia terhasil? Ingat lagi tak? Bila this hydrogen sulfate ion terhasil? Dalam step 1. Kan? Dalam step 1. Step 1 tadi. Ingat tak? Step 1. Protonation of alcohol. Kan? Lepas tu dalam step 2 dia tak ada. Tiba-tiba step 3 ni dia muncul kembali. Okay. Dia macam tahu, untuk mekanisme ni, sometimes it's better untuk kita create satu cerita tau. Kita create satu cerita, kita create watak-watak ini supaya senang untuk you nak faham tau mekanisme. Okay, ini saya cuba create satu cerita lah Okay, guys, cuba kita recall balik step 1 tadi. Okay, step 1 tadi. Macam mana alkohol jadi protonated alkohol? Apabila alkohol itu buat apa? Diambil H+ daripada mana? Diambil H+ daripada sulfuric acid. Ingat lagi tak? Daripada sulfuric acid. Lepas tu apa berlaku? Sulfuric acid itu dah kurang satu H+, dia dah kurang proton, dia dah jadi hydrogen sulfate ion. Lepas tu apa berlaku pada hydrogen sulfate ion? Dalam step tu tak adalah. Kita bayangkan apa? Bila dia dah hilang dia punya H+, dia bawa diri. Kan? Tak tahu lah jangan tanya dia pergi mana kan? Dia bawa diri. Okey. Lepas tu apa berlaku? Dalam babak ketiga ni guys, ataupun step 3 ni, dia muncul kembali. Dia muncul kembali guys. Untuk apa? Seolah macam ni lah, kita bayangkan macam ni. Dia muncul kembali, dalam step 1 kau dah ambil aku punya H+. Sekarang masanya untuk aku ambil kembali aku punya H+. Macam tu lah. Kan? Dia nak revenge lah ni, revenge kan, revenge. So dia akan balas dendam balik, dia akan tarik balik H+ yang diambil tadi. Jadi itulah apa yang berlaku dalam step 3. Kan? Jadi dengan munculnya hydrogen sulfate ion ini guys, so apa dia akan buat? Dia akan ambil balik H tadi. H yang telah dirampas daripada sulfuric acid tadi. Sebab apa? Sebab dia akan reform balik. So dia akan tarik balik H tu guys. Dia akan tarik balik H tu. So sekarang ni H yang mana yang dia akan tarik? H yang mana dia akan tarik? Okey. Ini kita kena recall balik dalam mekanisme free radical substitution. Ingat lagi tak? Kan saya ajar kan? Ease of extraction. Ingat lagi tak? Kalau siapa yang lupa tu nanti boleh tengok balik video yang lepas tu. Okay. Ease of abstraction of H+. Maksudnya kesenangan untuk tarik H tu keluar daripada mana. Okay guys, sekarang kena ingat. Carbocation ion ni, apa akan jadi pada dia last sekali? Dia akan bertukar jadi alkin kan? Ingat kita tak? Dia akan bertukar jadi alkin. So bila bertukar jadi alkin, okay, maksudnya apa? This carbocation ion, dia akan buat apa? Dia akan buat carbon-carbon double bond dengan neighboring carbon. Jadi sekarang ni, ada berapa neighboring carbon of this carbocation ion? Ada 2 kan? Is it? Ada 2 kan? So first, either from this carbon, ataupun satu lagi, or dia akan buat double bond dengan this carbon. Okay, jadi sekarang ni, this carbon guys, ini adalah primary carbon. This carbon adalah secondary carbon. Okay, secondary, primary carbon kan? Okay, ingat lagi tak? Bila ease of extraction of H ni ataupun H+ ni guys, dia yang paling senang nak tarik keluar daripada mana? Tertiary. Ingat, tertiary macam ni saya tuliskan dulu sekejap Saya tuliskan dulu. Okay, dia macam ni guys. Maksudnya untuk tarik keluar hidrogen daripada tertiary carbon adalah paling senang.
Ni, tarik keluar pada tertiary paling senang. Okay, berbanding dengan primary. Primary dan juga secondary ni dia susah sikit. So that's why in this case, okay, kita balik semula pada hydrogen sulfate ion tadi kan. So hydrogen sulfate ion ni, dia nak buat apa? Dia nak ambil balik H+ tu kan. Jadi macam mana cara dia? Dia akan tarik daripada neighboring carbon of carbocation ion ini. So dia akan tarik daripada mana? Dia akan tarik daripada H daripada secondary carbon. Sebab apa? Sebab H yang terikat dengan secondary carbon lebih mudah putus berbanding dengan H yang terikat dengan primary carbon. Sebab tu in this case, apa yang this hydrogen sulfate ion akan buat guys? Dia akan buat apa? Okay, dia akan tarik H from here. Okay, dia akan tarik H daripada secondary carbon. Dan lagi satu kalau you tengok balik pada soalan, sebab soalan pun nak untuk major product kan. Jadi actually, okay, dia macam tahu guys, sebenarnya kalau you all nak tahu, Zepf rule tu, inilah sebenarnya reason dia. Kenapa major product adalah highly substituted alkene. Sebab kalau you tengok, major product ni biasanya dia akan terhasil daripada H yang disingkirkan daripada carbon yang kelas dia tinggi. Sebab itulah reason kepada Zepf rule. Cuma Zepf rule tu masa dia propose dia punya rule itu, dia punya rule tu adalah based on experiments, based on banyak eksperimen. Dia dapati kalau alkene tu macam ni jadi major, alkene tu macam ni jadi minor. Tapi at that time dia pun sebenarnya tak relatekan benda tu dengan benda ni lah, tentang kaitan dengan carbocation ion ni. Okay, so guys jadi ingat, jadi sebenarnya reason adalah inilah sebab dia. Jadi kenapa major itu alkene yang highly substituted? Because dia terhasil daripada H yang disingkirkan daripada higher class of carbon. Dalam kes ni nampak apa yang berlaku. So this hydrogen sulfate ion akan tarik H from this secondary carbon. Okay, so that's why sekejap saya clearkan screen dulu, dah penuh sangat ni. Banyak sangat. Sekejap Okay, hang on. Okay, so that's why in this case guys, so this hydrogen sulfate ion, see, nampak? Dia akan tarik H ni keluar. This H. So ikatan ni akan putus kan? Okay, sebab apa? Sebab H ni bila dia keluar sebagai H+. Kan dia keluar sebagai H+. Jadi bila keluar sebagai H+, dia bawa tak elektron dengan dia? Tak bawa. So bila tak bawa maksudnya ikatan ni bila putus, so this C, okay, this lone pair akan pergi mana? Okay. This lone pair dia akan pergi mana? This lone pair, you tengok dia akan pergi mana? Dia akan balik semula dekat tengah-tengah ni guys. Kenapa dia pergi dekat tengah-tengah ni? Sebab dia nak buat apa? Dia akan buat carbon double bond. Ingat, dia mesti pergi dekat tengah-tengah. Jangan pula you buat arrow tu guys. Contohnya kata saya tunjukkan kat sini. Ingat, so bila ini putus, okay, ini carbocation ion kan? Ingat, arrow tu mesti pergi dekat sini Okay, jangan pula tiba-tiba you buat arrow tu pergi dekat carbocation ion. Salah. Kalau you buat arrow pergi dekat carbocation ion, apa jadi? Carbon ni pula nanti akan jadi carbocation ion. Nampak tak? So arrow tu mesti pergi pada tengah-tengah supaya kedua-dua carbon ini akan berkongsi that electron dan dia akan form satu pi bond. So maka terhasil lah guys, okay, apa? Major product ini, alkene. And guys, surprisingly, kita tengok apa jadi pada hydrogen sulfate ion bila dah terima balik dia punya H+, dia akan jadi apa? Nampak? Dia akan membentuk balik semula sulfuric acid guys. Okay, saya nak tanya, apa peranan sulfuric acid dalam this reaction guys? Apa peranannya? Anyone? Apa peranannya? Catalyst. Catalyst. Kan dia catalyst. Guys, catalyst. So catalyst ni kan you dah belajar kan? Catalyst dia involve tak dalam reaction? Tak. Dia apa function catalyst? To speed up the reaction rate. Kan? Untuk speed up the reaction, tapi dia tak involve dalam reaction. Sebab itulah dia masuk sebagai sulfuric acid. At the end of the reaction, see, dia akan keluar balik sebagai sulfuric acid. Okay, dia akan keluar balik sebagai sulfuric acid. Jadi sebenarnya peranan sulfuric acid ni penting tau. Sebab kalau tak ada this acid catalyze reaction ni, tak ada sulfuric acid ni, actually reaction tak berlaku juga.
Sebab dia tak akan membentuk apa. Dia sebenarnya dia membantu untuk alkohol itu membentuk protonated alkohol. Sebab kalau protonated alkohol ni tak terbentuk guys, maka tak berlakulah reaction ini. Okey, nampak tak itu konsep catalyst. Okey, macam mana dia masuk, macam tu dia keluar at the end of the reaction. Okey guys Okey, boleh? So inilah dikatakan contoh mekanisme untuk dehydration of alcohol yang tidak melibatkan apa? Yang tak ada carbocation rearrangement. Kita tengok pula contoh yang seterusnya. Okay, what if kalau dalam reaction itu ada carbocation rearrangement? Okay, inilah ni yang saya mention tadi lah sebab kadang-kadang ada setengah mekanisme dia punya reaction itu yes dia akan berlaku carbocation rearrangement seperti mana this example 2 guys. Okay, this example 2 okay, samalah kita akan fokus pada mekanisme untuk formation of major product guys. Okay, ni all tahu kita recall balik kenapa ni major product, sebab dia ada 1, 2, 3, 4 substituents. Nampak? Ni ada berapa substituent? Nampak macam banyak substituent. Sebenarnya, kenapa ni minor guys? Kita tengok, ni double bond dia kan? Karbon-karbon double bond kan? Sebenarnya, kenapa ni minor? Nampak? Dia ada satu je substituent. Nampak? Ini je dia punya substituent guys. Nampak? Ini ada satu saja substituent. Ini ada 4 substituents. So, that's why ini major. Ini adalah minor. Okay? So, tak apa guys. Nanti saya akan share these notes dengan you all. Tak apa, jangan risau. Kalau saya tak sempat salin pun tak apa. Nanti saya akan share the notes. Okay, so kita tengok contoh yang berikutnya. Macam mana pula kalau case di mana the mechanism involves carbocation rearrangement. Sebab kalau tengok dekat sini macam pelik kan. OH dekat sini. Kan? Tapi bila buat double bond, kan? Bila buat double bond, nampak tiba-tiba dekat carbon ini ada CH3 pula kan. Maksudnya apa kat situ? Itu dah tunjukkan tanda-tanda. Tanda-tanda di mana berlakunya carbocation rearrangement guys. So let's look at this mechanism. Right. Okay, so as usual, step 1 guys. Apa step 1? Protonation of alcohol. Di mana apa berlaku dalam this step? Okay. Sekejap, tak keluar pula arrow ni. Okay, ni apa akan berlaku? So this lone pair of oxygen, okay, akan diberikan pada ditarik this H. Kan, jadi macam ni so maksudnya ikatan ini akan putus. So bila putus, this akan goes here, pergi pada O. So bila ini dia akan jadi apa? So ni kita akan dapat, dia tak tunjukkan kat sini sebenarnya kena ada kat sini. So kita akan dapat this ion guys. Okay, hydrogen sulfate ion. Okay, dan kita akan dapat apa ni? Kita akan dapat satu protonated. Baru keluar dia punya animation. Okay, jangan saya clear the screen. Aduh, dia punya animation dah lari lah. Sekejap guys. Okay. Alright, nampak so dia bagi pada, so dia akan tarik H2 keluar, abstract the hydrogen ion keluar. So this bond here akan breaks and then oxygen itu dia kata terputus pergi pada O. Okay, dan dia akan hasilkan hydrogen sulfate ion dan kita akan dapat apa ni guys? Protonated alcohol. Kan? Kita akan dapat suatu protonated. It's better you labelkan lah dalam mekanisme tu tuliskan protonated alcohol. Okay, itu step 1. Okay, step number 1. Okay, step number 2. Okay, step number 2. What happened in step number 2? Removal of water to form carbocation ion guys. So di mana apa yang berlaku kat sini? Apa yang berlaku kat sini? Yes, jadi maksudnya the bond here between C dengan O, okay, akan breaks dan dia akan break secara heterolitik di mana this oxygen here, okay, akan get a pair of electrons. Bila ini putus, dia akan keluar sebagai water molecule. Itu dia katakan buang air tadi kan, dehydration reaction kan. So dia akan remove water here. And what happened to this carbon? So this carbon akan kurang a pair of electron dan dia akan jadi apa? Okay, kita akan dapat secondary carbocation ion. Okay guys,
Ingat lagi tak, saya dah mention tadi kan, whenever terhasilnya carbocation, kita kena consider apa? Wujud atau tidak, bukan wujud, berlaku atau tidak, okay, carbocation rearrangement. So in this case guys, yes, berlakunya rearrangement, di mana apa yang this carbocation akan buat guys, so dia akan buat 1,2-methyl ataupun 1,2-methanite shift. Okay, 1,2-methanite shift, di mana kita akan you tengok dekat screen sekarang, you tengok dekat screen here. So daripada secondary carbocation, so dia dah buat 1,2-methanite shift ataupun methyl shift, dia pindahkan di CH3. Okay, from here dia pindahkan to the carbocation, nampak tak ni? This methyl kan, asalnya tak ada kat sini kan. And then what happened to this carbon? Nampak, dia pula jadi carbocation. And in fact, ini adalah apa? Tertiary carbocation guys, the most stable carbocation. So dia dah hasilkan carbocation yang paling stable. So that's why dalam this case, dia buat this rearrangement. Okay, and then baru kita proceed dengan the last step. Apa the last step? Apa? Hydrogen sulfate ion nak rampas kembali kan hak dia. Dia nak ambil kembali dia punya hak dia, hydrogen ion dia yang telah diambil dalam step 1 tadi kan. Okay. Jadi dalam case ni kan, kalau you guys tengok so the rearrangement ni berlaku macam mana apabila alkyl tadi dia migrate lah ataupun dia berpindah daripada kepada positively charged carbon untuk membentuk carbocation ion yang more stable. Ni tak ada apalah, ni just apa yang saya dah cakap tadi lah sebenarnya yang dikatakan 1,2-methyl ataupun 1,2-methanite shift and then seterusnya adalah step number 4 ataupun the final step. Okay, formation of alkene, di mana what happen in this step guys, okay, hydrogen sulfate ion akan tarik apa? Jadi sekarang ni which carbon yang dia akan tarik H? Sekarang ada berapa possibilities? So dia boleh tarik daripada this carbon, dia boleh tarik H+ from this carbon, ataupun dia boleh tarik daripada this carbon. This carbon boleh tak? Ini tak boleh Kenapa tak boleh? Sebab carbon ini dengan carbon ini bukan carbon bersebelahan dengan carbocation. Tak boleh. Sebab you kena ingat, dia nak form alkene, dia nak form carbon-carbon double bond. So that's why dia mesti carbon yang bersebelahan. Okay guys, cuba kita tengok pula. Ini carbon kelas apa? Primary kan? Ini carbon primary. So ini adalah 1, 2, 3. What is this? Tertiary carbon. So tertiary carbon lagi senang nak remove H kan? So that's why guys, in this case, okay, so this hydrogen sulfate ion akan buat apa? Dia akan tarik H daripada mana? Ni, daripada this tertiary carbon. So dia akan tarik H+ tu keluar. So bila tarik H+ tu keluar, so this bond here, okay, akan putus. So bila putus, akan pergi mana elektron pair kat sini? Dia akan go dekat tengah-tengah ni guys. Sebab apa? Nanti kedua-dua C itu akan buat carbon-carbon double bond and okay, finally kita akan dapat the major product. Okay, major product major product. And what happened to hydrogen sulfate ion? So hydrogen sulfate ion akan kembali semula membentuk sulfuric acid. Okay guys, okay. Inilah dia yang dikatakan mekanisme untuk dehydration of alcohol sekiranya melibatkan carbocation rearrangement guys. Okay? Are you guys okay? Boleh? Right. Ini tak apalah, ni saya tunjukkan juga walaupun soalan ini sebenarnya dia minta untuk major product kan. Tapi katakanlah kalau soalan tanya tunjukkan juga untuk penghasilan minor product. Jadi actually minor product tu daripada mana? Minor product tu terhasil apabila hydrogen sulfate ion dia tarik H daripada primary carbon itu yang keluar. Jadi kedua-duanya akan buat double bond, maka terhasillah minor product. Minor product. Okay, kenapa? Ada yang tanya, kenapa minor kan? Reason dia kenapa minor? Kan saya mention tadi, untuk kesenangan nak tarik H ni, kalau carbon itu lagi tinggi dia punya kelas,
Okay, lagi senang H tu keluar. Bila benda tu senang, dia akan buat dengan banyak lah logiknya, betul tak? Kan benda yang senang, kalau suruh buat, mesti akan buat dengan banyak kali. Sebab senang. Berbanding dengan benda susah. Benda yang susah nak buat ni, biasanya orang tak akan buat banyak sebab susah. Mungkin tak ramai yang akan buat. Sama lah kes ni. Sebab nak tarik H daripada primary tu lebih susah sebenarnya berbanding dengan tarik H keluar daripada tertiary. Sebab tu ini akan jadi major. So ini akan jadi minor, guys. Okay, tapi jangan risaulah. Biasanya kalau dalam soalan pun selalunya dia akan minta untuk major lah. Jarang dia akan minta untuk minor sekali. Cuma untuk you belajar ni, saya tunjukkan jugalah. Okay, so that's it, guys. Untuk kita punya mechanism untuk dehydration of alcohol ni. Ni tak ada apalah, ni saya tunjukkan jugalah. Ni pun benda yang sama lah sebenarnya. Tak apa, nanti you all boleh baca lah nota ini. Inilah tadi dia katakan kesenangan tu tadi untuk nak abstract keluar H+ itu bergantung kepada classes of carbon. So kalau carbon itu mempunyai higher class ataupun contoh tertiary, actually nak remove tertiary hydrogen is much easier than to remove secondary ataupun primary hydrogen. Kan? So that's why in this case biasanya lah kalau removal of tertiary hydrogen kita akan dapat major, tetapi removal of secondary ataupun removal of primary hydrogen normally they can leads to formation of minor product. Right, guys, so itulah untuk ni tak ada apalah, ni you boleh tengok lah ni contoh benda yang sama saja, cuma saya nak tunjukkan lah tengok kalau H tu remove daripada secondary, beza tak dengan H remove daripada primary ataupun primary H ataupun secondary H. Di mana kalau remove daripada secondary kita akan dapat major, tapi kalau remove daripada primary you akan dapat minor. Okay, minor dan major bergantung kepada classes of carbon tadi. Okay, guys. Right. So kita dah habis. Okay, kita tengok pula. Okay, contoh yang ketiga ini. Okay, write the mechanism for the formation of the major product. Nampak dia dah mention untuk major product in the reaction below. Okay. So kita ada apa kat sini? Kita ada satu alkohol, secondary alkohol. Okay, kenapa secondary alkohol? Sebab kita ada alkohol di mana dia punya OH dia is bonded to a secondary carbon. Jadi you kena hati-hati, kena consider, kena check tengok sama ada berlaku atau tidak carbocation ion rearrangement. Okay guys, ni saya cuba secepat yang boleh ni. Sebab benda yang sama saja. So first step dia melibatkan apa? Protonation of alcohol, di mana the lone pair on oxygen itu, okay, dia akan tarik keluar kan. Sekejap berlambat pula keluar. Okay, so dia akan tarik H+ keluar daripada sulfuric acid, and then the bond akan break. So apa berlaku? Dia akan hasilkan hydrogen sulfate ion dan kita akan dapat protonated alcohol. That is the first step. Okay, protonation of alcohol, and then let's move on to the second step. Moving on to the second step, formation of carbocation ion. How is this possible? By removing water molecule. So macam mana air itu disingkirkan apabila the bond between carbon and oxygen there, okay, akan break secara heterolytic. So bila putus, so this portion here, so ini akan jadi H2O, jadi air. So kita akan dapat apa? Kita akan dapat suatu carbocation ion. Dan carbocation kelas apa ni guys? 1, 2. Kelas apa ni? Kita akan dapat suatu secondary carbocation ion. Okay, macam biasalah. Kita kena check tengok kan whether berlaku atau tidak rearrangement. Jadi in this case, yes, berlaku carbocation ion rearrangement, di mana dia akan buat 1,2 hydride shift daripada secondary carbocation ion, dia akan shift to tertiary carbocation ion, which is the most stable carbocation ion, guys. Okay, and then barulah kita teruskan dengan step number 4. Apa step number 4? Sorry lah, dia punya animation ni dah lari ya guys. Okay, baru keluar. So apa berlaku step number 4? Remember, hydrogen sulfate ion akan abstract H+ keluar daripada carbon, which is the neighboring carbon of the carbocation ion kan. Jadi in this case, sebab kita nak untuk major product kan, so major product, so dia akan tarik daripada mana? That's why dia akan tarik H from this
carbon. Why? Because this is a secondary kan. Ini kan secondary carbon, ini kan primary carbon. Maksudnya nak tarik H daripada secondary carbon is much easier than nak tarik H daripada primary carbon. That's why they can tarik from this carbon here. So kita akan dapatlah the major product, and what happen to this hydrogen sulfate ion C? Dia akan reform balik semula sulfuric acid, guys. Okay, so itulah dia untuk the first method. Untuk prepare, okay, alkenes. Now kita move on to the second method. Ini tak banyak, ni sikit je. Okay, the second method that can be used to prepare alkenes, guys, adalah through dehydrohalogenation of haloalkenes. So macam mana ni? Macam cara nak buat dia? Okay, so now let's look at this reaction here. So for this reaction, still sama, dia masih lagi the type of reaction is still elimination reaction. Cuma kali ini apa yang kita katakan disingkirkan. Kalau dehydration tadi, dia singkirkan apa? Dia singkirkan water. Water is removed. But for the case of this reaction here, dehydrohalogenation of alkyl halides, hydrogen halide is removed. HX is removed. Jadi in this reaction, guys, the elimination of a hydrogen and a halogen from adjacent carbon. Nampak? Dia mesti carbon yang bersebelahan. Sebab apa reason dia? Sebab dia akan form carbon-carbon double bond. Okay? Of an alkyl halide to form an alkene. Okay, so apa condition dia untuk this reaction? Untuk this reaction, guys, dia memerlukan ini. Jadi this reaction must be carried out in the presence of a strong base. Beza dengan tadi strong acid. Okay, strong base in alcohol as solvent. Maksudnya strong base itu telah kita katakan dilarutkan dalam alkohol lah, yang bertindak sebagai dia punya pelarut ataupun solvent. Okay. So apa reagents dia? Dia ada beberapa lah. Yang paling popular yang pertama tu, potassium hydroxide in ethanol. Itu yang memang common lah, yang memang paling popular. Ataupun boleh juga sodium ethoxide in ethanol, ataupun sodium methoxide in methanol, ataupun potassium tertiary butoxide in tertiary butyl alcohol. Tu saya kata tadi, yang commonly used is this. Tapi pernah juga keluar, saya tak ingat tahun bila, ada soalan dia menggunakan ini sebagai dia punya reagent dia. Tapi reaction yang sama lah, masih lagi reaction yang sama, guys. Cuma bezanya adalah reagents yang digunakan. So that's why kena baca soalan lah, tengok pada soalan. Tapi kalau soalan tak mention apa-apa, actually kita boleh gunakan mana-mana satu daripada 4 ini, guys. Okay, so now let's look at the reaction itself. Okay, jadi general equation macam ni, guys. Nampak? Jadi katalah you ada alkyl halide ataupun haloalkane. So in this reaction apa berlaku? Dia akan remove ataupun eliminate this HX. Jadi this HX dia akan keluar sebagai hydrogen halide, and apa berlaku? Kedua-dua neighboring carbon atoms ni dia akan form carbon-carbon double bond. Maksudnya dia akan form alkene. Okay, dan inilah dia punya condition tindak balas dengan potassium hydroxide in alcohol. And then satu lagi yang perlu juga you tulis, dia mesti reflux. Guys, apa itu reflux? Who knows what is reflux? Reflux ni means satu proses pemanasan yang berulang-ulang. Dia actually lama lah proses ni. Dia adalah satu proses yang agak panjang juga, sebab reflux ni kita kena buat pemanasan dalam satu jangka masa yang agak lama. Baru kita boleh dapat this alkene. Itu maksud reflux. Okay? And then sama juga, since this reaction melibatkan formation of alkene kan, still nak determine which alkene adalah major ataupun minor, kita kena apply Sitz-Zeff's rule juga, guys. Still sama. Okay lah, sebagai yang terakhir ni, guys, so kita tengok sedikit beberapa contoh reaction. Yang pertama kita ada haloalkane kat sini, 2-bromopropane, tindak balas dengan potassium hydroxide in ethanol, and then kita reflux. Okay guys, apa dia akan buat dalam reaction ni? First, dia akan singkirkan Br, and then H. Okay, ini kita akan ada sama je kan? So ini pun primary. So maksudnya H can be removed from either one of these two neighboring carbon atom. So let's say dia remove daripada salah satu ni. Okay, kita akan dapat this
alkene. Dalam kes ni nampak dia remove daripada mana? Dia remove daripada H. Okay, katalah ni CH2, H kat sini kan, dia remove H, dia remove Br. So these two HBr ni, H and Br ni akan combine, untuk membentuk hydrogen bromide. And then these two carbon atoms here, dia akan form carbon-carbon double bond. So kita akan dapat suatu alkene, guys. Okay. Alright, and then itu contoh yang pertama. The second example pun sama, cuma kali ni kita menggunakan different reagents, guys. So here we are using sodium ethoxide. Inilah sodium ethoxide, guys. Sodium ethoxide juga adalah satu strong base dan yang dilarutkan dalam ethanol yang bertindak sebagai solvent. Okay, dan kita reflux. Okay, dia keyword dia mesti reflux tu kena ada. Nah, reaction ni mesti memerlukan reflux. Okay, pun sama, apa berlaku? This carbon here akan remove Cl and then the neighboring carbon, either one of these two, sama di sini ataupun sini, kan ada H kan kat sini kan? You kena ingat ada H. Jadi dia akan remove H sama ada dekat sini ataupun dekat sini. And this H dengan Cl akan form apa? Dia akan form HCl dan apa jadi pada main product? Kita akan dapat suatu cyclohexene, guys. Okay. And then the last, yang ketiga. Okay, kali ni kita ada tindak balas dengan sama juga, sama macam the first one tadi, potassium hydroxide in ethanol, and then kita buat, kita refluxkan this reaction. Okay, first kita cari dulu mana carbon yang bonded dengan halogen. So this carbon, nampak ni. Jadi sekarang ni ada berapa possibility untuk dia remove H? Inilah, first dia boleh remove from here, sebab ini primary kan. Okay, tapi carbon yang sebelah sini, sama tak? Lain kan, sebab ini apa? Dari carbon. Nampak? Jadi in this case ada dua cara dia boleh remove H. Jadi ada dua cara H ni boleh dikeluarkan, boleh disingkirkan, eliminate. So, okay, you akan dapat macam ni. Okay, here. And ini yang kedua. Okay, kenapa ini major? Kenapa ini minor kan? Samalah kita apply apa tadi? Saint-Jepes rule. Jadi kenapa ini major? Why? Because ini ada 1, 2. Nampak? Dia ada 2 substituent. Kalau you tak nampak, you cuba kembangkan structure ni baru you nampak. Okay, yang ni pula kenapa minor? Nampak? Ni carbon-carbon double bond kan? Sini ada 2H, tak ada substituent. Tapi dekat sini ada berapa substituent? 1. See? Dia ada 1 sahaja substituent. Ini dia ada 2 substituent. So that's why ini minor. So ini adalah major product. Okay guys, so ingat when it comes to kita akan dapat a mixture of alkenes like this, the same thing kita akan apply kat sini. Still kita akan apply Saint-Jepes rule. Okay guys, inilah question number 4 yang you all boleh try your tutorial 12B. Okay, kalau you ada soalan ni dengan you all sekarang, boleh buka tengok Okay, yang pertama question number 4A, dia minta you all state Saint-Jepes rule. Ni tak ada apalah. Apa definition saja, just nyatakan the major product in elimination is the most stable alkenes which has the most highly substituted double bond. Ini adalah definition of Saint-Jepes rule. And then the second question, 4B, draw the structural formulae and name the major and minor products for the following reaction. Okay, and then write the reaction mechanism for the formation of major product. Guys, this is what we have discussed. Mechanism untuk apa ni guys? Dehydration of alcohols. Okay, dehydration of alcohol. Jadi sekarang ni soalan ni adalah firstly apa yang you all kena buat. Okay, so nyatakan dulu apakah major, apakah minor product of this reaction. Apa major, apa minor product. Ni saya nak you all buat dulu saya tak nak discuss sekarang ni, saya nak you all buat dulu. Saya guide you dulu apa yang you kena buat. And then second adalah you kena tuliskanlah the mechanism untuk major product. Okay, jadi guys ingat nak tentukan major minor ni kena apply apa? Yes, kita kena apply Saint-Jepes rule tadi. Okay, dan you tunjukkanlah. Dan apa lagi you kena ingat bila you tulis mechanism? Procariform tu, ingat kan procariform tadi? Re tu. Kena consider ada atau tak ada apa? Berlaku atau tidak? Okay, carbocation rearrangement guys. Kena consider berlaku atau tidak carbocation rearrangement. Okay, so
itu untuk question 4B. Saya nak cuba buat dulu lah. Saya tak discuss sebab kita pun dah kesuntukan masa dah ni. And then, okay, inilah step 1, step 2, step 3, step 4 kan. Ada atau tak ada. Saya guide macam tu saja. You cuba buat dulu. Cuba buat dulu. And then soalan yang seterusnya adalah question number 8. Ini pun saya nak you cuba juga. Kalau you tengok dekat soalan ini, dia nak apa? Outline the synthesis of. Yang pertama kita ada macam mana daripada 1,2-dibromocyclopentane. Okay, macam mana daripada bromocyclopentane kita nak hasilkan 1,2-dibromocyclopentane. Okay, ini sebenarnya adalah satu soalan yang agak popular juga. Yang kita kata soalan sintesis ini, guys. Okay, saya bagi guide dulu lah. Saya tak bincang jawapan, saya bincang macam mana nak solve this problem. Okay, dia macam ni, guys. Sebab sekarang ni, you all baru belajar chapter apa? You baru belajar chapter alkane dan juga alkene. Sikit je, alkane dengan alkene. Alkene pun baru setakat sintesis saja kan. Kita tak masuk lagi chemical reaction. Okay, dia macam ni. Untuk this kind of question, bila soalan sintesis ni, firstly, kita kena fikir apa? Adakah this reaction is possible to be done in one step? Kalau tak boleh one step, boleh tak two steps? Tak boleh two step, adakah boleh tak 3 steps, 4 steps, 5 steps? Tak kisah. As long as at the end of the day, still kita akan dapat kita punya final product. Cuma untuk peringkat awal ni, saya tunjukkan contoh je lah. Macam ni kan, kita ada bromocyclopentane. So kalau you draw bromocyclopentane, it's like this kan, bromocyclopentane. So macam mana kita nak hasilkan 1,2-dibromo. Ni, kelas. So how is this possible? Okay, macam mana nak hasilkan from here to here. Maksudnya you kena nyatakan apa reagent terlibat, apa condition yang terlibat. Okay, tak apa, ini pun kita akan bincang kemudian lah. Kita akan bincang kemudian sebab ini pun sebenarnya ada kaitan dengan chemical properties of alkene juga yang kita masih lagi belum belajar lah. You masih lagi belum belajar. Okay, cuma saya tunjukkan juga supaya you get the idea. Kalau soalannya macam ini, macam mana kita kena buat. So saya cakap tadi lah, first you fikirlah, boleh tak 1 step, tak boleh 1 step, boleh tak 2 step, ataupun 3 steps involve. Okay, cuma kelas, okay, for this kind of question, okay, so ingat kata-kata saya, less is the best. Less is the best. Apa maksudnya tu? Maksudnya kalau step tu lagi sikit, lagi bagus. Kalau boleh lah, 1 step itu yang terbaik. Maksudnya, ni A tindak balas dengan apa, dapat B, terus 1 step saja. Tak perlu buat banyak step. Itu paling bagus. Kalau boleh. Kalau tak boleh, nak buat macam mana kan? Buat 2 step, 3 step, 4 step. Terpulang lah, tengok pada kesesuaian pada reaction. But, mark my word, okay, less is the best, guys. Yang paling sikit lagi terbaik. Okay, and then soalan yang kedua pun sama lah, ni soalan sintesis. Okay guys, and then ada beberapa lagi soalan yang saya rasa yang worth jugalah untuk you try to answer these questions. For example, soalan MECA, soalan MECA 12, question number 4, dan juga Kumba, question number 5A, dan juga question number 6. Okay, so you boleh cuba jawab lah all of these questions, guys. Alright, so basically itulah dia lesson untuk hari ini. Dan last saya nak tunjukkan jugalah satu quote yang saya rasa menarik untuk dikongsi bersama. Okay, ingat guys, hard work beats talent. Okay, hard work beats talent if talent doesn't work hard. Okay, so ingat kata-kata tu. Tim Nook, actually Tim Nook ni seorang basketball coach. Jadi ingat kalau you ada bakat sekalipun, tapi kalau you tak berusaha guys, tak ada makna. Okay, you pandai pun, tapi you tak usaha, tak bermakna guys. So ingat tu. Ingat kata-kata ni. Quote of the day. Quote untuk hari ini. Alright guys, jadi itulah basically lesson kita untuk hari ini. Terima kasih. Okay, you guys are awesome. Okay, sangat-sangat awesome. Okay guys, itu sajalah untuk lesson kita hari ini. So kita akan jumpa lagi insyaAllah dalam kita punya next lesson. Okay, so seterusnya kita akan sambung dengan the third part ataupun the final part of this chapter alkene. Kita akan tengok pula pada chemical properties of alkene, di mana dekat situ pula juga you akan jumpa the third and the fourth mechanism guys. Ada 2 lagi mechanism dalam alkene sini. Okay, so itu saja. Stay safe everyone. Okay, stay safe. Patuhi SOP, jangan lupa. Okay, Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Okay, have a nice day. Bye. See ya. Thank you.